keberkatan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, majlis dengan segala hormatnya menjemput Korporal 4682 Haji Syamsul Hadi bin Haji Musa untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya Allah, bersempena majlis penghargaan bersama agensi sempena Hari Puasa yang ke-45 tahun 2014 yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Faisal bin Haji Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur, kami memohon agar perhimpunan ini menjadi satu perhimpunan yang Engkau redai dan rahmati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, eratkanlah hubungan di antara kami, kukuhkanlah perpaduan dan kemesraan di antara kami, agar hubungan yang terjalin terus berkekalan dan bekerjasama bagi memakmurkan bandaraya Kuala Lumpur ini. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang produktif dan berkualiti, menjadikan bandaraya bertaraf dunia dapat direalisasikan berjadikan bersih, indah, sejahtera dan selamat. Allahumma ya Latif, ya Khafif, ya Allah, ya Zajalali wal Ikram. Ya Allah, berikanlah keampunan di atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua kami, dosa ahli keluarga kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali kepada-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Faisal bin Haji Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz, Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang berbahagia Datuk Haji Mahdi bin Syed Ngah, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Saufi bin Muhammad, Pengarah Jabatan Penguatkuasaan, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Wakil dari Sektor dan Agensi Sahabat, Ketua-Ketua Jabatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Pegawai-pegawai kanan jabatan, Wakil-wakil media serta hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang diucapkan ke majlis penghargaan bersama agensi sempena sambutan Hari Puasa kali ke-45 bagi tahun 2014. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah rahmat-Nya dapat kita berhimpun di hari yang penuh bermakna ini. Buat makluman yang berbahagia Datuk Seri serta hadirin sekalian, majlis ini diadakan bagi meraihkan segala kerjasama di antara agensi-agensi dan juga pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ia bersempena dengan sambutan Hari Penguatkuasa kali ke-45 Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang telah diadakan pada 15 September 2014. Tinggilah harapan agar kerjasama ini dikekalkan secara berterusan dan setiap kekurangan perlulah dibuat penambahbaikan agar setiap tugas yang dilaksanakan mendapat kejayaan dan memberi kesan dan faedah kepada negara secara amnya serta warga kota khususnya. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad Saufi bin Muhammad, Pengarah Jabatan Penguatkuasaan untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama manjat bersyukuran kepada Allah SWT kerana izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama di majlis pada tengah hari ini yang bertujuan untuk meraihkan agensi-agensi sahabat yang telah banyak membantu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur amnya dan Jabatan Penguatkuasaan secara khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan di Bandaraya Kuala Lumpur yang kita sayangi ini. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Bahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur, yang Bahagia Ketua Pengarah dan Ketua-Ketua agensi yang sudi melapangkan masa untuk hadir di majlis ini, dan sesungguhnya kehadiran Bahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-tuan dan puan akan menjadi satu suntikan semangat serta pemangkin bagi kami untuk melaksanakan tugas dengan lebih gigih di masa-masa akan datang. Untuk makluman yang bahagia Datuk Seri,
datuk-datuk, tuan-tuan dan puan, agensi-agensi penguasaan yang banyak sekali membantu, Jabatan Penguasaan khususnya dan DBK secara umumnya di dalam melaksanakan tugas-tugas penguasaan di Balai Kuala Lumpur ini adalah terdiri daripada Polis Raja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara Wilayah Kuala Lumpur, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan, Jabatan Pengangkutan Jalan, Perbadanan Perusahaan Sisa Pembejal dan Pembersihan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat, Bahagian Penguasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepengguna, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Pelajaran, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Peradilan dan Saliran, Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Kuala Lumpur, Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Agensi Anti Darah Kebangsaan Wilayah Kuala Lumpur, Persatuan Beras Sabit Merah, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Syarikat Bekalan Air Selangor atau Syabas, Alam Flora, Tenaga Nasional Berhad, Pusat Darah Negara dan sebagainya. Untuk makluman yang bahagia Datuk Seri Datuk-Datuk, sebanyak 5 operasi bersepadu yang telah dirancang dirangka oleh Jabatan Penguasaan yang melibatkan agensi-agensi penguasaan di Kuala Lumpur, iaitu operasi bersih yang mana kita memfokuskan tindakan penguasaan ke atas kenderaan-kenderaan yang melakukan kesalahan yang menyebabkan kekotoran jalan, pengangkutan yang tidak ada permit dan sebagainya. Dan hasilnya pada tahun ini sehingga November kita telah dapat mengeluarkan sebanyak 1054 notis dengan jumlah sebanyak 386 buah lori yang telah kita sita dan kita tahan. Kalau dibandingkan pada tahun lepas hanya 55 buah saja yang kita tahan dan kita sita. Operasi yang kedua ialah operasi halang, iaitu tindakan penguasaan secara bersepadu yang diambil ke atas kenderaan-kenderaan perdagangan dan persendirian yang melakukan kesalahan-kesalahan lintas, terutamanya di lokasi-lokasi hotspot di Kuala Lumpur yang melibatkan sebanyak 25 siri operasi dengan jumlah tindakan sebanyak 2,719 notis pelbagai kesalahan yang dikeluarkan. Yang ketiga, dalam menangani usaha-usaha untuk mementeras penglibatan warga asing dan aktiviti penjajahan, Jabatan Penguasaan DBK telah mengajukan satu operasi yang dikenali sebagai Op Tegas, dan mana kita telah buat tangkapan melalui kerjasama Jabatan Migration sebanyak 427 orang pendatang asing jika dibandingkan dengan tahun lepas hanya 218, dengan pembatalan lisen sebanyak 30 penjaja yang mengambil atau menyewa atau menjual lesen kepada warga asing, dengan sebanyak 1,233 berbagai kesalahan yang telah kita keluarkan. Dan yang keempat ialah operasi beri gelandangan, sebanyak 3 siri operasi yang kita laksanakan secara bersepadu dan yang selebihnya telah kita selaraskan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan operasi terakhir yang telah kita laksanakan ialah operasi mengenai dengan penjagaan tempat kereta tanpa kebenaran. Kita telah buat tangkapan sehingga kini sebanyak 308 orang telah dapat ditangkap penjaga kereta jika dibandingkan sepanjang tahun lepas seramai 211 orang saja dapat ditangkap. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dilihat daripada statistik tindakan yang telah dilaksanakan, kita mendapati masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran undang-undang, seolah-olah undang-undang itu sendiri tidak dihormati oleh mereka-mereka yang mungkin ada kepentingan sendiri. Walau bagaimanapun, jika dianalisakan daripada tindakan yang kita ambil sepanjang tahun 2013, ianya telah menunjukkan peningkatan dan imej yang positif, walaupun belum sampai ke tahap yang boleh kita merasa puas hati dengannya. Justru itu, Jabatan Penguasaan selaku penjelaras akan mengadakan satu perbincangan bagi menganalisa dan mengenapasi apa saja aspek-aspek penambahbaikan bagi mempertingkatkan lagi tindakan penguasaan secara bersepadu pada tahun akan datang. InsyaAllah hasil perbincangan yang kita akan adakan ini
akan kita bentangkan di pihak pengurusan tertinggi di PKL bagi mendapat endorsement. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita harus sedar bahawa kebersihan, keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan Bandar Kuala Lumpur tidak hanya tertakluk atau terpikul oleh agensi-agensi pihak kuasa sahaja, kerana agensi-agensi kuasa perlulah dibantu, disokong dan didokong oleh dasar-dasar sistem yang lebih kukuh, lebih mantap dan lebih padu bagi memastikan tugas-tugas yang kita laksanakan dengan agar lebih berkesan. Justru itu, insyaAllah di tahun akan datang kita juga akan mempertingkatkan lagi usaha-usaha engagement dengan warga-warga kota yang berurusan di Kuala Lumpur supaya kita sedar dan faham bahawasanya tindakan penguasaan ini bukanlah untuk mencari salah, tetapi untuk melahirkan satu sikap dan semangat ianya adalah tanggungjawab bersama. Akhir kata, saya ingin berkesempatan sekali lagi merakamkan sedikit terima kasih yang tidak terhingga kepada bahagia dan Bandar Kuala Lumpur kerana telah sudi hadir melapangkan masa pada pagi ini. Yang bahagia Datuk Ketua Pengarah, Ketua Polis Kuala Lumpur, Pengarah Jabatan Saliran, Pengurus Besar Bahagian Kekuasaan dan semua agensi-agensi yang hadir, dan juga terima kasih kepada yang telah penganjur dan telah mengatur dan menguruskan majlis pada hari ini. Bagi pihak jabatan, sekiranya ada kekurangan kami maafkan, kerana sesungguhnya kami kelemahan dan kekurangan itu pada kami sendiri. Daya baik itu dari Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis. Syukur alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini, dan saya juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan-rakan kita daripada media yang juga turut bersama dengan kita. Himpunan kita pada hari ini adalah untuk majlis penghargaan bersama agensi sempena sambutan Hari Penguasaan ke-45 pada tengah hari ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir, dan khususnya juga kepada Tuan Haji Saufi, Ketua Pengarah Jabatan Penguasaan, kerana menganjur dan mengadakan majlis yang amat besar retinya kepada kita sebagai rakan-rakan di dalam menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, khususnya bandar kita Kuala Lumpur yang sedang kita ketengahkan sebagai bandar bertaraf antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, peranan agensi-agensi penguasaan ini adalah amat penting, kerana imej dan juga masa depan bandar ini, khususnya Kuala Lumpur, amat bergantung kepada keberkesanan tindakan yang dilaksanakan secara bersama, bukan sebagai silo kind of approach, but we have to be more concerted effort among our friends from various departments in order to make sure that our functions and our responsibility can be carried out efficiently. So untuk itu kita melihat bahawa peranan agensi penguasaan sama ada dalam lalu lintas, setenggan, kebersihan, ketitipan lalu lintas dan sebagainya amat bergantung kepada bagaimana kita menguruskan, bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab ini secara bersama. There is no such kind of blaming culture di kalangan kita. We cannot pinpoint kepada mana-mana pihak menyatakan bahawa ini bukan tugas saya, ini tugas pihak yang berkenaan. We must move together, adanya concerted effort, dan we are very fortunate for Kuala Lumpur particularly, kerana kita disokong oleh kerajaan persekutuan dan Dewan Bandar Kuala Lumpur mempunyai sedikit kelebihan dari segi peruntukan yang ada pada kita dengan sokongan kerajaan persekutuan juga boleh
merancang dan menggarapkan program-program yang dapat diadakan secara bersama. Sebagaimana yang saya selalu tegaskan bahawa imej Kuala Lumpur di peringkat antarabangsa, mereka tidak panggil Kuala Lumpur, dia panggil KL. Sepanjang lawatan saya ke Copenhagen, ke Stavanger, ke Amsterdam dan juga ke Tallinn, malah baru-baru ini di Bangkok, mereka menganggap bahawa Kuala Lumpur ini boleh dijadikan contoh. Dan dalam persidangan negara-negara, ibu-ibu negara Islam di Mekah pada tahun lepas, kita dapati, if you want to learn something, learn from Kuala Lumpur and Ankara. Ini adalah pengiktirafan yang perlu kita pupuk bersama di kalangan kita. Saya baru hadir dalam mesyuarat Governors and Mayors ASEAN Capital Cities di Bangkok. Secara majoritinya memilih Kuala Lumpur menjadi host bagi tahun 2015 mesyuarat Governor dan Mayors of Capital Cities of ASEAN. Jadi ini menunjukkan bahawa pengiktirafan itu adalah satu tanda pengakuan bahawa Kuala Lumpur menjadi bandar yang wajar dicontohi dan sebagainya. Malahan bila saya sampai ke Tashkent, mendapat diberikan kedudukan yang setara dengan jabatan-jabatan asing, termasuk presiden-presiden, dan announced officially that Mayor of Kuala Lumpur. Jadi bukan maksudnya Datuk Bandar, Datuk Mak Faizal, tapi Mayor of Kuala Lumpur diberi pengiktirafan di peringkat sambutan majlis bersifat antarabangsa ini. Mereka melihat bahawa bandar yang Kuala Lumpur boleh dicontohi untuk pembangunan dan perkara yang berkaitan dengan ini. Tetapi dalam usaha kita mengharungi pembangunan, kita menghadapi masalah-masalah yang tentunya pemerintah ataupun reporters kita seringkali bertanya dan menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan ke atas lalu lintas. Untuk maklumat tuan-tuan, siang hari, kalau malam, kalau seluruh Bandaraya Kuala Lumpur kita mempunyai 1.8 juta penduduk. Tetapi orang yang keluar masuk ke Kuala Lumpur siang hari 2.5 to 3 million people from all over Malaysia. Jadi sudah tentunya kita mempunyai badan yang besar berbanding dengan bandar-bandar lain di Malaysia. Yang keduanya, kita mempunyai jumlah mereka-mereka yang bekerja dalam pelbagai sektor daripada foreign countries. Dipahamkan hampir 500,000 pekerja-pekerja asing di Kuala Lumpur. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertempatan. Kita mempunyai lebih kurang 72 skim-skim perumahan di mana penduduknya adalah sekitar 200,000 lebih yang perlu kita tangani, kerana mereka ini adalah dari kelompok-kelompok yang berpendapatan rendah dan barangkali mempunyai amalan ataupun sikap yang berbeza dengan structured development bagi kawasan-kawasan berkediaman, bermutu dan sebagainya. Kita juga menghadapi masalah pasar malam. Kita mempunyai 90 pasar malam yang perlu kita kawal dan kita jaga dengan 40,000 peniaga-peniaga pasar malam kali 5 lebih kurang 200,000 bergantung kepada operasi pasar malam. Begitu juga dengan berlakunya pembangunan-pembangunan yang semakin rancak. Kita melebihi 40 lebih, kalau tak silap saya, bangunan ataupun pembangunan berskala besar yang memerlukan pengurusan dari segi penguasaan, pematuhan syarat-syarat yang berbagai. Dan kita dapati yang paling merusingkan kita ialah illegal dumping di Kuala Lumpur di rata-rata tanah private dan tanah kerajaan, yang memerlukan coordination yang kuat daripada semua pihak supaya kita dapat laksanakan
dan menjadikan Kuala Lumpur suatu bandar yang livable, cantik, indah dan boleh dicontoh. Kita juga menghadapi masalah sikap pemandu-pemandu taksi, bas yang beroperasi tidak mengikut peraturan. Kesemua ini menjana kepada kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Nah, kalau kita hanya bergerak secara bersendirian, silo kind of approach, saya rasa kita tidak boleh menjamin untuk meletakkan Kuala Lumpur sebagai bandar yang bertaraf antarabangsa pada tahun 2020. But percayalah, kesan dan dynamism of Kuala Lumpur based on the proposal, development proposal received by Dewan Bandar Kuala Lumpur tremendously menunjukkan bahawa prospek of development dan masa depan Kuala Lumpur amat baik kepada image Malaysia dan image kita sebagai capital city of Malaysia. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama kita merenungi dan mengukuhkan azam dapat bekerjasama dan kita bantu-membantu, yang mana lebih membantu yang kurang, yang mana kurang boleh ditampung dengan kerjasama yang lebih rapat di kalangan kita. There is no such kind of blaming culture. Sebab itu saya buat, setiap kali saya buat press statement, saya tidak pernah menuding kepada mana jabatan dan sebagainya. Yang penting ialah bagaimana kita menjanakan semangat bekerjasama ini. The most critical part dalam usaha kita menjadikan Kuala Lumpur sebagai livable city ialah amalan, norm, culture mereka-mereka, iaitu penduduk Kuala Lumpur, warga Kuala Lumpur. Inilah yang menjadi masalah besar kepada kita. Seolah-olah tanpa adanya penguasaan, maka kita tidak dapat membentuk bandara yang baik. Sebab masa lawatan saya bawa pegawai pergi tengok di Bangkok, the most protocol road, iaitu Sukhumvit di Bangkok. Peniaga-peniaga di tepi jalan cukup tertib. Mereka menyusun botol-botol kosong di bawah tempat duduk mereka atau di bawah meja mereka. Mereka menyediakan tong sampah. Mereka mengatur dan tidak meninggalkan struktur. Dan pada malamnya cukup ceria dan meriah, tetapi pada waktu siang cukup bersih dan sebagainya. Mereka benarkan peniaga-peniaga ini berniaga di kawasan-kawasan yang supposed to be protocol road, tetapi oleh kerana sikap dan juga kesedaran mereka bahawa Kuala Lumpur must be portrayed ataupun Bangkok must be portrayed sebagai kawasan tarikan pelancong yang ulung, maka sebab itu mereka bekerjasama. Tetapi di Kuala Lumpur bukan saja lesen yang dikeluarkan kepada mereka untuk mereka berniaga, tetapi mereka jual kepada orang asing, dan yang menjadi tomahan ialah Jabatan Immigration, Dewan Bandar Kuala Lumpur, polis dan sebagainya. Inilah yang menjadi satu perkara yang perlu kita laksanakan secara bekerjasama. Maka saya berharap kita dapat terus mengukuhkan kerjasama ini, kerana kita yakin kita akan dapat mencapai tahap yang terbaik kalau kita bekerjasama. Alhamdulillah, Dewan Bandar Kuala Lumpur bagi tahun 2014 dan barangkali 2015 akan di-announcekan nanti, bajet Dewan Bandar Kuala Lumpur menyamai 4 atau 5 state seluruh Malaysia. Besar, tapi besar saja pun kesan yang tidak baik, tetapi dapat menjana dan memaparkan wajah yang baik sebagai ibu kota Malaysia. Ini tentunya mendukacitakan kita. So we have to strive to try our best to make sure that we can do something to portray and project the image of Kuala Lumpur as a really very vibrant and dynamic city dan boleh dicontohi oleh semua pihak. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyatakan bahawa pada tahun 2015
Ibu negara Kuala Lumpur akan menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN 2015, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil alih sebagai pengurusi ASEAN selepas Myanmar. Kemudian sidang kemuncak Media Asia juga akan diadakan di Kuala Lumpur. Sidang jawatankuasa Olimpik antarabangsa yang ke-27, tuan rumah masyarakat Genom Malaysia Dunia 2015, tuan rumah Perhimpunan ASEAN Organization of Supreme Audit Institution ke-13. Kita juga akan melancarkan, ataupun Kementerian Pelancongan akan melancarkan Festival Year 2015 sambungan kepada Visit Malaysia Year. Dan tahun depan juga kita akan menjadi tuan rumah kepada Mayors, Governors and Mayors of Asian Capital City yang ketiga akan dilaksanakan di Kuala Lumpur. All of those acara yang saya sebutkan tadi merupakan acara-acara yang menjemput dan akan mendatangkan ramai pengunjung daripada luar negara. Maka saya sekali lagi menekankan bahawa the important significance of cementing our cooperation and our collaboration to make sure that Kuala Lumpur really can be portrayed sebagai sebuah bandar yang berjaya dan dapat ditengahkan berimej antarabangsa. Maka saya berharap apa yang telah kita tunjukkan pada tahun 2013-2012 sebelumnya akan dapat kita teruskan dengan baik, insya-Allah di masa-masa yang akan datang. Jadi saya sekali lagi merakamkan terima kasih di atas kehadiran semua sekali, dan saya juga mengharapkan rakan-rakan kita daripada media juga turut memainkan peranan, meyakinkan masyarakat ramai bahawa mereka juga mempunyai peranan yang penting selain bergantung kepada penguatkuasaan, kerana penguatkuasaan merupakan the last result of our action, but the most important, we have to be civilized people in this our beloved city of Kuala Lumpur. Dengan kata-kata itu saya serai dengan wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.